Gaduh mana yang salah kat orang? Kat orang itu ada. Tak ada. Jadi tuan, apa ilmu Quran berilah makan, buat kenduri. Tapi tak ada situ apa ya? Tahlil. Tahlil tuan-tuan ada hadis lain. Rasulullah kata apa? Jaddidu imanakum min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu. Iman dia makin lama makin rosak perkara. Cara nak perbaharui ialah dengan membanyakkan kita bertahlil. Apa tahlil tu? La ilaha illallah. Jadi banyakkan kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan makna tumpuan. Sekarang tu tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok ketika Rasulullah buat kenduri, makan kenduri. Ada tak ketika Rasulullah makan kenduri, Rasulullah baca depan makanan la ilaha illallah, la ilaha illallah? Ada tuan. Tapi itu macam mana nak baca la ilaha illallah? Jangan depan makanan, tengah malam, lepas semayang, seorang-seorang, baca banyak la ilaha illallah, tahlil tadi. Bila nak makan, teruslah baca la ilaha illallah, baca doa makan. Itu balik, macam nak makan, dia pergi baca la ilaha illallah. Mana ada? Ada tak tuan? La ilaha illallah ada? Tak ada. Tak betul dia macam nak makan baca la ilaha illallah. Macam nak makan, baca doa makan. Bismillah. Baca tahlil lah sebenarnya. Masa lain lah. Orang tak ada. Nah, dalam kereta, dua kereta, dalam pejabat, dua pejabat, banyak tak tahlil la ilaha. Bukan tunggu makanan dia baru tahlil. Orang kita tunggu makanan baru tahlil. Sebab dia panggil kenduri tahlil. Sebab sebenarnya kenduri dan tahlil. Kenduri buat asing macam malam ni tak ada la ilaha pun tak ada. Tahlil nanti lepas rumah. Malam kan tuan-tuan balik, saya balik, tuan-tuan buat tahlil di rumah. Tapi jangan berubah rumah la ilaha. Baca dengan makna dia. Sebab afdalul zikr la ilaha illallah. Oleh sebab itu cara yang benarnya kenduri tahlil yang sunnah itu lah. Itulah sunnahnya kenduri tahlil yang tu. Itu saya bagi, boleh tak Ustaz marah kenduri tahlil, saya tak marah dah. Saya buat kenduri tahlil saya yang tadi. Kenduri dan tahlil. Bukan kenduri tahlil. Jadi insya-Allah tuan-tuan, soalan tak jawab ya, apa soalan? Boleh? Tidak. Apa soalan? Ustaz dah berbeza pandangan. Yang ni kata bid'ah, yang ni kata tak bid'ah. Yang peningnya bukan ustaz, orang yang tanya. Itu sebab dia tanya. Allah tak pening tu masa. Ini ustaz ni kata yang ni bid'ah, yang ni tak bid'ah. Macam mana nampak? Macam mana kita nak satukan ustaz? Dia jadi pening. Dia pening mikir macam mana nak satukan ustaz. Ustaz dua orang ni tak pernah fikir pun nak bersatu. Tentu ada ke ustaz yang kata ini sunnah. Ustaz ni kata ini bid'ah. Ustaz ni seorang kata tidak, ini bukan bid'ah. Kata-kata ustaz dua orang ni boleh satu tak? Tak ada tuan-tuan. Macam pilihan raya tak lama lagi. Agak-agak ada satu dia bendera kedua. Banyak bendera tu tak ada satu. Pasti apa? Lain jalan, lain faham. Jadi apa susahnya? Tuan-tuan masa pilihan raya pangkal dua. Tak ada pangkal dua. Tak ada pangkal satu je yang tuan-tuan rasa betul. Betul tak? Jadi ada dua pandangan. Tuan-tuan jangan susah hati. Biarlah ustaz dibeza pandangan. Tuan-tuan je lah pilih. Mana satu yang betul? Sebab tiap-tiap orang tu dia tanya apa yang dia buat, dia pilih. Bukan dia akan ditanya apa orang lain buat. Ustaz ni bagi pandangan gini, ustaz tu nanti akan ditanya. Dia tidak akan ditanya apa ustaz tu kata. Dia akan ditanya kamu pilih yang mana berdasarkan ilmu kamu. Ustaz yang kata bid'ah ke? Ustaz yang kata bid'ah? Kamu akan tanya. Kalau kamu ikut hawa nafsu kamu ketika pilih, pastinya seronok dapat makan ni. Makruh dah dapat makan. Siap. Tapi kalau tuan-tuan pilih berdasarkan ilmu, saya pilih ni pasalnya saya belajar, saya tahu ada hadis, ada dalil dalam kitab sebut, maka saya pilih ni, tuan-tuan selamat. Itu sebab Allah Taala kata apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu kana mas'ula. Jangan kamu ikut apa-apa yang tak ada ilmu. Sesungguhnya pendengaran kamu, hati kamu,
pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hati kamu semuanya akan ditanya. Kita akan ditanya apa yang kita pilih. Jadi contohnya usahati, kalau dua berbeza, tuan-tuan kaji lagi, tengok yang mana betul tepat dengan sunnah, kita ikut. Daripada yang ustaz dia kata ini tak sunnah, biarlah dia, itu pandangannya, jangan tuan-tuan marah dia. Jangan tuan-tuan marah dia pula. Buat pengarai buat apa? Pembotakan pula, jangan. Biar pula, itu pandangan dia. Pandangan dia, jangan kacau. Tuan-tuan akan ditanya apa yang tuan-tuan buat, dan dia akan ditanya apa yang diberi fatwa. Yang ni pula bagi fatwa dia tanya. Jadi tuan-tuan senang cerita. Undilah apa dia? Yang memberi kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Itu. Yang mana benar dan tak tahu tak. Jalan dia tanya. Gitu. Boleh tak tak? Itu cara selesai. Tuan-tuan saya fikir nak bagi satu ustaz ni. Pening ustaz. Tak ada satu ustaz tu. Dia pun biasa lah. Itu. Tak ada pun kan. Janganlah. Ni lah. Senang kan. Melainkan besok kalau tuan-tuan pun jadi ustaz. Mungkin ada ustaz depan ya. Tuan-tuan jadi ustaz, tuan-tuan pula akan menghadapi suasana yang sama dengan orang yang tak sama dengan tuan-tuan. Masa tu tuan-tuan berkata ini pandangan saya, dia pandangan dia. Mika nak pilih mana-mana, ikut. Tuan-tuan akan kata gitu. Boleh tak? Boleh, cakap tu. Boleh ya? Boleh. Allah. Baik, soalan seterusnya, jika ada soalan yang tak baca, boleh jumpa direct dengan Ustaz Al-Fani. InsyaAllah bagi kita pun dah cukup masa lagi ya. Tak apa, kita ambil soalan-soalan yang berpenting sikit. Saya baca secara semua Ustaz ada soalan ni. Ustaz dengar ya, baik. Dan jawablah yang ada yang Ustaz jawab. Baik, yang pertama, bolehkah menyedekahkan pahala kepada orang yang meninggal? Bagaimana dengan baca Fatihah kepada mereka? Okey. Yang kedua, macam mana orang yang beribadah boleh sesat dalam ibadah? Adakah itu maksud ada masalah tentang ilmu yang dipelajarinya? Yang ketiga, adakah perlu kita menuntut ilmu sampai ke negeri China? Berdasarkan hadis, tuntutlah ilmu sehingga ke negeri China. Dan betul ke hadis ni? Sahih ke hadis ni? Itu soalannya. Silakan Ustaz untuk jawab. Boleh pilih yang mana? Silakan jawab rekan. Hadis untuk ilmu, terlebih ilmu awal lebih sin tu hadis palsu tu, rasanya ramai orang kita dah tahu kan sekarang ni. Hadis tentang menuntut ilmu, tuntutlah ilmu sehingga ke negeri China tu memang palsu hadis tu. Hadis tu disebut la aslu lahu, tak ada asal dia. Atau termasuk juga hadis yang sebut tulubul ilma minal mahdi ila lahdi, menuntut ilmu, tuntutlah ilmu dari dalam buayan hingga liang lahat. Kalau Al-Habis Ibn Kathir juga dia kata hadis ni tak ada asal dia. Hadis yang sahih banyak. Masih hadis-hadis yang Ustaz Sazali baca tadi. Man yuridillahu bihi khaira wa yufaqihu fid din. Barang siapa Allah berkehendakkan kefahaman agama, Allah bagi Allah nak kebaikan pada dirinya, Allah bagi orang tu kefahaman agama. Itu hadis Bukhari Muslim. Malah hampir nak pergi ke darjat mutawatir dah hadis tu. Pasal sangat banyak riwayat. Hadis riwayat Bukhari tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Itu hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Kalau semua ayat Quran, banyak ayat Quran cerita tentang ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah kata, Allah naikkan orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu satu darjat dan lebih tinggi. Allah kata innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di kalangan kamu adalah orang ulama, kalangan orang-orang yang berilmu. Jadi tak payah nak pakai hadis-hadis tentang ayat yang palsu-palsu ni. Benda yang sahih banyak. Masalah pelik pun kadang-kadang. Ada lagi ustaz zaman ni perlu baca hadis-hadis palsu, sedang ayat Quran hadis sahih tentang perkara ni sangat banyak. Saya rasa saya jawab yang tak kata yang lebihnya dia orang tak tahu kita jawabkan Allah Ta'ala. Soalan yang tanya tentang
sedekah pahala, sedekah apa ni? Pahala termasuklah Fatihah. Sedekah pahala, Fatihah dan Fatihah kepada orang yang meninggal dunia. Tuan, ada dua tu. Satu sedekah pahala, dan satu sedekahkan bacaan Fatihah. Ada dua tajuk, bukan satu tajuk. Sedekahkan pahala kepada orang yang meninggal, dan yang kedua sedekahkan bacaan Quran, khususnya Fatihah, kepada orang yang meninggal. Apa hukumnya gitu? Itu dibincang dalam, boleh tak boleh? Itu dibincang dalam kitab fiqh. Jadi beberapa pembincangan dalam kitab fiqh, fiqh mazhab bincang dalam masalah perkara tersebut. Saya panjang kita pula. Saya cerita fokus yang pertama, masalah sedekah pahala amalan orang hidup, sedekah pahala kepada orang mati. Selain baca Al-Quran, ya, saya baca Al-Quran nanti dia cerita lain. Atau saya fokuskan semua, Ada beberapa perkara yang ijma' ataupun yang sepakat sampai amalan orang hidup kepada orang mati. Sampai amalan orang hidup pahalanya sampai kepada, ataupun bukan pahala orang apa, manfaatnya sampai kepada orang mati. Seperti doa yang dibaca oleh orang hidup untuk diberikan kebaikan kepada orang mati, memberi manfaat kepada orang mati. Dia berdoa contohnya Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Bila berdoa, ijma' ulama bahawa memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Bukan sedekah pahala tu. Itu bukan sedekah pahala. Itu apa? Memberi manfaat amalan orang hidup kepada orang mati dengan doa. Termasuklah juga yang rojihnya atau yang kuatnya, yang betulnya memberi manfaat boleh dan dapat pahala orang mati yang telah mati ialah dengan amalan orang hidup, di mana orang hidup mengerjakan ibadat haji atau umrah untuk si mati. Seperti dikatakan badal haji, badal umrah orang hidup buat, pahalanya sampai kepada orang yang telah dibuatkan haji untuknya. Sebab ada apa? Ada hadis daripada Nabi SAW, peristiwa sejarah dan hadis yang seorang buku hadis tuan, ada hadis berlaku dalam Rasulullah seorang menghajikan untuk apa? Untuk ayah dia tak boleh duduk atas tanggungan. Boleh tak dia mengerjakan haji? Kata Rasulullah boleh. Jadi maknanya boleh mengerjakan haji. Kalau orang hidup boleh mengerjakan haji juga untuk orang yang telah meninggal dunia. Baik, itu amalan orang yang hidup, haji dan doa. Termasuklah juga tuan-tuan, kalau kita sedekahkan, orang panggil sedekahkan sedekah jariah. Macam hadis Nabi SAW sebut, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah atau apa ni? Atau ilmin yuntafa' bih atau waladin salihin yad'u lahu." Bila mati anak Adam, terputus amalannya melainkan 3 sedekah jariah. Jadi kalau ada harta si mati ataupun harta orang hidup, dia sedekahkan, belikan Quran, belikan tanah, wakafkan tanah, sedekahkan niat pahala kepada si mati. Ada sebagian ulama atau jumhur ulama mengatakan memberi manfaat amalan sedekah jariah tadi kepada si mati. Ya. Itu masalah apa? Sedekah selain daripada bacaan Al-Quran. Ya. Bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh orang hidup kepada orang mati, sampai ke tak sampai, itu berlaku khilaf. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i disebut dalam Ibnu Katsir juga. Ibnu Katsir disebut dalam tafsir Ibnu Katsir dalam ayat wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Tiadalah bagi manusia itu melainkan apa yang diusahakan. Ibnu Katsir kata berdasarkan dalil ini, Imam Syafi'i berpandangan bahawa
bacaan Quran yang disertakan pahala kepada orang mati tidak sampai kepada orang mati. Ini pandangan siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Boleh tak? Imam Syafi'i. Betul itu Ustaz. Yang kami buat tu ikut imam mana? Tuan tanya lah Ustaz yang suruh kata buat baca tu ikut imam mana? Tapi saya nak cerita Imam Syafi'i kata tak sampai sedekah pahala bacaan Quran. Nanti kalau ada orang mati kita baca Fatihah, Al-Fatihah, atau kita baca ayat lain, niatkan pahala kepada Allah yang meninggal. Dia pandangan Imam Syafi'i tak sampai. Maknanya ada imam lain yang katakan sampai, tapi Imam Syafi'i, imam mazhab kita kata tak sampai. Jadi kalau orang dia kata tak sampai baca apa bersebati, maknanya dia berpegang kepada apa? Pandangan Imam Syafi'i, kerana pandangan Syafi'i bagi dia lebih tepat dengan sunnah Nabi SAW. Kerana Nabi SAW pada kehidupan Nabi 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tak pernah sekali pun bila berlaku kematian di kalangan sahabat-sahabat Nabi dalam perang jihad ke tak perang jihad ke, sekali pun Rasulullah tak pernah kata kepada sahabat dan suruh sahabat kita baca Al-Fatihah, tak ada. Jadi orang yang ambil pandangan ni, dia mengambil pandangan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i berhujah dengan hadis Nabi mengatakan tak sampai. Walau bagaimanapun itu masalah khilaf. Siapa yang nak jaga sungguh, nak ikut yang tepat dengan mazhab Syafi'i, tak sampai. Siapa yang ni nak ambil pandangan lain, kita tak marah dan tak kata apa-apa. Ya, tapi jangan dia silap pula yang sampai kata mazhab orang lain pula. Ini yang tak sampai, dia kata ini yang tak baca ni bukan mazhab Syafi'i ni. Dia silap. Dia silap. Sebenarnya apa mazhab Syafi'i. Dan lebih tepat dengan hadis Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Rasulullah sayangkan sahabat. Sahabat-sahabat pun sayang sama mereka, tapi tak pernah sekalipun bila berlaku kematian dinakalkan kepada kita pernah sekali atau tak pernah langsung. Ya, tak pernah langsung bahawa mereka menyedekahkan sama ada bacaan Fatihah ataupun mana-mana bacaan ayat Quran kepada yang telah meninggal pada zaman Nabi dan selepas zaman Nabi, iaitu para sahabat. Kalau lah benda tu baik, kenapa Rasulullah tak sedekah? Kenapa sahabat Abu Bakar tak sedekah kepada orang-orang yang meninggal? Kenapa tak dipindahkan pada kita? Jadi itu hujah Imam Syafi'i yang lebih kuat bagi pandangan saya. Kalau tuan-tuan tak setuju, kan tadi ada orang bertanya, dua orang tadi kan, ni ustaz ni kata sampai, ustaz ni kata tak sampai, jadi nak pegang mana satu? Jawapannya jangan bergaduh. Nah, ambil yang paling cepat dengan dalil. Boleh? Itu lagi apa? Boleh tak? Itu okey, cukup. Allah, saya minta maaf yang Allah Taala yang silap kelemahan saya. Tak ada apa dah, tak ada nak kemudian saya tak tutup ni tuan, saya serahkan kepada sahabat saya. Saya minta maaf banyak tuan, yang baik itu tuan ambil lah. Sebabnya saya sebut bahawa kita tidak silap daripada kesalahan. Yang baik tuan ambil. Kemudian terima kasih yang banyak jemaah tuan-tuan kerana sudi mengikut kami semua. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Zani. Itu akhirlah kita punya forum. InsyaAllah kalau ada soalan yang saya pribadi boleh jumpa terus dengan Ustaz. Juga kalau ada Facebook boleh add lah atau Perak, InsyaAllah. Itu saja. Sekali lagi saya minta terima kasih kepada pihak Rustia telah jemput kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.